Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Karens VMY. Anda tengah menonton satu lagi konten panas yang kita bawakan khas untuk Anda yang minat dengan politik Malaysia. Bukan yang suam-suam kuku ya, tetapi yang betul-betul membakar pikiran dan menggugat persepsi. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita ingin mengulas satu isu yang jujurlah saya cakap memang penuh dengan emosi dan juga kontroversi. Isu yang mana mungkin ramai orang Melayu akan mengelak untuk sentuh, tetapi tetap berlegar di dalam ruangan perbualan rakyat Malaysia. Baru-baru ini, dua pemimpin muda DAP, Shahridzan Johan dan juga Yang Shafura Othman atau lebih dikenali sebagai Rara, mengumumkan hasrat mereka untuk menarik lebih ramai anak muda Melayu untuk menyertai DAP. Ya, memang betul Anda tidak silap dengar, DAP. Parti yang sudah lama dianggap parti bukan Melayu dan yang sering digambarkan sebagai anti-Melayu, anti-Islam dan sebagainya. Tetapi kini, dua anak muda Melayu ini sedang coba untuk mengubah naratif itu. Persoalannya, adakah mereka percaya ataupun tidak? Jadi di dalam satu sidang media dekat ibu pejabat DAP di Kuala Lumpur, Shahridzan dan Rara mengatakan yang mereka akan terus komited untuk mendekati lebih ramai orang Melayu, khususnya anak-anak muda. Shahridzan berkata walaupun keahlian Melayu di dalam DAP masih lagi kurang daripada 10%, tetapi mereka nampak peningkatan minat yang ketara di dalam kalangan belia Melayu, terutamanya wanita terhadap DAP dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dia cakap dan saya petik, sebagai anggota CEC, kami akan terus berusaha untuk mendekati masyarakat Melayu serta menguatkan sokongan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik dan juga agama. Katanya selagi anak muda itu menyokong prinsip dan perjuangan parti, pintu masih terbuka dengan luas. Untuk yang tidak tahu, Shahridzan yang juga ahli parlimen Bangi baru-baru ini dipilih sebagai naib pengerusi DAP. Rara pula dilantik sebagai penolong setiausaha publicity kebangsaan. Di dalam pemilihan parti, Shahridzan menerima 2.065 undi, manakala Rara pula menerima 1.943 undi. Angka yang agak besar bagi dua wakil Melayu dalam parti yang majoritinya bukan Melayu. Ini menunjukkan bahwa perwakilan DAP bersikap terbuka dan memberi ruang kepada pemimpin muda tanpa mengira kaum. Tetapi Shahridzan juga akui yang kalau ingin menarik sokongan Melayu kepada DAP bukanlah satu perkara yang mudah. Dia sendiri pun sebelum ini pernah mengatakan yang dia ingin menjadi duta DAP untuk meyakinkan orang Melayu walaupun dia tahu tugas itu adalah satu tugas yang hampir mustahil. Tetapi dia percaya bahwa ia bukanlah mustahil. Dan yang menarik, dia juga kata perwakilan dalam Kongres DAP tidak melihat bangsa ataupun agama bila memilih calon. Mereka melihat siapa yang layak bawa parti itu ke tahap yang lebih tinggi. Sekarang coba kamu pikir, adakah ini satu perubahan besar di dalam DAP atau sekadar kosmetik, sekadar window dressing untuk nampak lebih inklusif? Kalau kita imbas kembali sejarah politik Malaysia, hubungan antara DAP dan masyarakat Melayu memang tidak pernah mudah. DAP seringkali dilabel sebagai anti-Melayu, anti-Islam contohnya. Dulu masa PAS ingin memperjuangkan hudud, DAP melawan habis-habisan. Malah ada pemimpin mereka yang lantang bersuara menentang apa sahaja unsur yang dikaitkan dengan Islamisasi di dalam pentadbiran. Itu belum lagi masuk isu bahasa, raja-raja dan juga hak bumi putra. Jadi bila dua orang pemimpin Melayu dalam DAP ini coba untuk menarik sokongan Melayu, pasti akan ada timbul rasa curiga di dalam kalangan masyarakat Melayu. Dan ini bukanlah kali pertama DAP coba untuk approach orang Melayu. Kita pernah lihat sebelum ini kemunculan Zairil Khair Johari, Diana Sofia dan beberapa lagi figura Melayu di dalam DAP. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sangatlah struggle untuk memecahkan tembok persepsi itu.
Orang Melayu masih melihat DAP sebagai parti yang bukan untuk kami. Jadi soalan besar sekarang ialah, mampukah Syahridzan dan juga Rara mengubah semua itu? Kalau kita bercakap secara jujur, memang ini adalah satu kerja yang bukan mudah dan hampir-hampir mustahil. Tetapi dalam masa yang sama kita juga kena tanya, kenapa susah sangat orang Melayu ingin percaya kepada DAP? Adakah karena sentimen perkauman yang dimainkan oleh musuh politik? Atau memang DAP sendiri ada masalah image yang mereka sendiri tidak mahu ubah? Satu lagi isu yang kita kena fikir, adakah dua pemimpin Melayu ini benar-benar diberikan ruang di dalam parti ataupun sekadar menjadi simbol? Apabila Melayu dalam DAP bercakap pasal hak Melayu, pasal Islam, adakah mereka disokong di dalam parti ataupun didiamkan? Kalau suara mereka pun terhad, apa maknanya semua ini? Dan lagi panas apabila kita fikir, adakah ini strategi jangka panjang DAP untuk normalize kehadiran mereka di dalam politik Melayu? Kita tahu yang lanskap politik sekarang ini memang berubah-ubah. Kerajaan perpaduan dibentuk antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, dan dalam banyak kursi undi Melayu menjadi penentu. DAP tahu kalau mereka ingin kekal relevan, mereka kena ambil hati pengundi Melayu, dan cara yang paling cepat ialah untuk letakkan wakil Melayu di dalam barisan hadapan mereka. Tetapi persoalannya, adakah ini ikhlas atau strategi semata-mata? Dan adakah kamu perasan kenyataan Syahridzan dan juga Rara ini keluar tidak lama selepas DAP sendiri dihentam karena isu-isu berkaitan 3R, yaitu Race, Religion, and Royal. Contohnya kenyataan Teresa Kok yang kontroversi baru-baru ini, dan sebelum itu kenyataan Lim Guan Eng yang disalah tafsir. So, mungkinkah ini juga langkah damage control hantar wakil Melayu untuk meredakan kemarahan? Yang menarik, PAS dan UMNO pun pasti akan melihat isu ini dari sudut lain. Mereka mungkin akan guna kenyataan ini untuk mengatakan, tengok, DAP coba masuk komuniti Melayu, mungkin ada agenda terselindung. Nah, makanya tidak mustahil kita akan dengar tuduhan yang kononnya ini adalah satu taktik licik untuk melemahkan kuasa politik Melayu dari dalam. Memang panas kan? Jadi mari kita tanya soalan-soalan ini. Anak muda Melayu, khasnya yang tengah menonton ini, apakah pendapat Anda? Kalau kamu dijemput memasuki parti DAP, adakah kamu akan mempertimbangkan pelawaan itu? Ataupun kamu tidak akan percaya walau siapapun yang menjadi wajah Melayu dalam DAP? Dan kalau kamu semua menyokong DAP, adakah kamu rasa DAP patut berubah menjadi lebih mesra Melayu atau kekal dengan prinsip Malaysia yang asal? Bolehkah kedua-duanya ini wujud serentak? Nah, jadi jangan malu-malu, komen di bawah, ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah, sebab kita ingin mendengar suara semua. Yang pro, yang kontra, dan termasuk juga yang neutral. Sebab politik ini bukan tentang setuju saja memanjang, tetapi juga tentang dialog. Dan kepada yang masih ragu-ragu, mungkin ini masanya untuk kita keluar dari zon selesa. Buka ruang untuk faham antara satu sama lain. Tetapi pada masa yang sama, jangan sampai kita terpedaya dengan lakonan politik. Kita kena sentiasa kritikal. Tanya siapa yang untung, siapa yang rugi, dan kenapa. Dan akhir kata, korang semua hebat sebab masih bertahan sampai ke penghujung video ini. Ini tandanya kamu semua peduli, kamu semua cakna dengan isu ini, dan kamu semua tidak ingin menjadi penonton bisu di dalam politik negara sendiri. Kalau kamu suka konten macam ini yang tidak takut tanya soalan sensitif dan yang berani mencabar naratif arus perdana, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini dengan kawan-kawan yang lain. Ingat, di Currents VMY kita bukan sekadar menonton politik, kita soal, kita cabar, dan kita cipta ruang wacana baru. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Salam perjuangan dan salam sejahtera semua. Terima kasih.